Jom kita belajar pasal agama Konfusianisme. Ahli kumpulan Ahmad Ayub, Cik Abdullah, Nur Adilah Natasha binti Ahmad Hakim, Nur Syafinas binti Muhammad Faizal dan Nur Hidayah binti Hairusham. Dipersilakan Ahmad Ayub. Pada awalnya, Konfusianisme bukanlah sebuah agama tetapi adalah aliran falsafah. Seterusnya, Konfusianisme ia juga dikenali sebagai sistem pemikiran yang diasaskan oleh Konfusi. Beliau merupakan seorang tokoh peradaban Cina untuk meningkatkan moral dan mengukuhkan etika manusia. Manakala selepas kematian Konfusi, terdapat kumpulan yang membuat pujaan atas agamanya dan tiba upacara dan ritual keagamaan. Pada waktu kini, kita dapat melihat beberapa negara yang mempunyai penganut Konfusianisme, contohnya seperti China, Korea Selatan, Vietnam dan lain-lain. Pada zaman hidup Konfusi, pengalaman hidupnya penuh dengan kekecauan daripada kerajaan yang ingin berkuasai negara China. Terdapat 5 nilai akhlak, terutamanya ialah Ren kemanusiaan, kesusilaan, Yi keadilan, Z kebijaksanaan dan Jin layak dipercayai. Maklumat tertinggi bagi agama Konfusianisme ini adalah untuk menjadi manusia teragung yang dikenali sebagai Chunzi. Seterusnya ialah pengasas bagi agama Konfusianisme. Nama sebenarnya ialah Kongqiu. Kongqiu lahir di dalam daerah Changping pada 551 sebelum Masihi. Bapanya ialah Sung Lianghei dan ibunya Yungze. Pada mulanya Kongqiu berasal daripada keturunan keluarga bangsawan tradisional. Namun menjadi miskin, perang saudara dan huru-hara. Pada umur seawal 15 tahun, beliau sudah mempelajari berbagai jenis pelajaran seperti muzik, sastra, adat-adat lama Cina, kepimpinan dan ilmu tata cara, etika dalam kehidupan. Seterusnya, apabila berusia 20 tahun, Kongqiu menjadi seorang guru dan berkahwin dengan Kai Guan yang mempunyai seorang anak bernama Kung Li. Beliau juga menjadi tempat rujukan bagi pelbagai masalah yang ada sehingga beliau diberi gelaran Kung Fuzi yang bermaksud yang dipetua Kung. Tidak dilupakan beliau berpengalaman dalam pelbagai bidang seperti bidang politik negara. Akhir sekali beliau meninggalkan negeri dan mengembara seluruh China selama 13 tahun dan pada umur 71 tahun beliau meninggal dunia di Lu pada 479 sebelum Masihi dan dikuburkan di kubur Chiufiu dan kini merupakan sebuah taman yang dinamakan Taman Kong. Seterusnya Adilah. Terdapat beberapa prinsip yang ada di dalam agama Konfusianisme ni. Yang pertama adalah Zhen, Li, Jin, Chung, Yi dan juga Hong. Yang pertama adalah Zhen, prinsip sifat manusia dan juga kebaikan. Yang kedua, sifat suatu teori yang paling penting dari falsafah Konfusianisme. Yang ketiga, mengajar untuk bersikap baik terhadap sesama manusia. Yang kedua adalah Li. Prinsip hidup Li ni adalah hormat sesama manusia. Seseorang individu itu harus menunjukkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua atau orang atasan yang berpangkat. Yang ketiga adalah Zin. Prinsip hidup sini, mereka ni sangat mementingkan kesetiaan dan juga bersikap jujur dan membantu orang lain. Yang kedua, mereka ni sentiasa mengukuhkan kepercayaan dan keyakinan yang lain. Yang keempat adalah Chung. Chung ni mengamalkan prinsip seperti kesetiaan dan patriotik terhadap negara. Yang kelima adalah Yi. Yi ni mengamalkan prinsip seperti kebenaran adalah kebajikan manusia. Yang kedua, mereka juga menerapkan dan dapat membezakan antara yang betul dan juga yang salah. Okey, yang terakhir sekali adalah Hao ataupun Hsia. Mereka ni mengamalkan prinsip seperti mengasihi dan juga menghormati orang tua. Orang tua harus mengasihi anak-anak mereka. Yang kedua adalah semua orang, tidak kira umur, pangkat, perlu sama-sama setia antara satu sama lain. Yang ketiga adalah mereka ni menekankan nilai dalam sesebuah negara yang baik. Okey, kita akan teruskan dengan perbincangan tentang Konfusianisme ni. Okey, Konfusianisme ni sebenarnya adalah agama ataupun aliran falsafah. Konfusianisme ni bukanlah sebuah agama agam kerana ia tidak menekankan struktur agama dan juga struktur hukuman. Tetapi mereka ni menurut pandangan Konfusianisme, matlamat agama adalah untuk menerapkan dan membentuk nilai moral dalam diri manusia. Seterusnya, Konfusianisme ni tidak percaya bahawa Tuhan wujud di sebalik alam ini. Di samping itu, mereka tidak membincangkan soal akhirat, kerohanian. Mereka juga tidak mempunyai institusi seperti institusi keagamaan
sistem dan juga mereka ni tidak mempunyai satu pun tempat ibadah yang khusus untuk agama mereka sendiri. Tetapi ajaran ni mempunyai kaitan dengan kehidupan roh yang berasal daripada kepercayaan tradisional Cina yang muncul pada sebelumnya. Mereka juga percaya terhadap penglibatan roh nenek moyang dalam kehidupan seharian. Contohnya, percaya akan adanya kuasa langit. Terdapat pandangan daripada sarjana iaitu Osman Bakar 1997. Beliau ni berkata konfunialisme ni boleh dianggap sebagai satu agama kerana agama adalah falsafah juga seperti dirujuk kepada pemikiran falsafah Al-Farabi, Al-Kindi dan juga lain-lain. Okay, Assalamualaikum. Sekarang keunikan dan beza bagi agama Konfusianisme. Matlamat bagi penganut agama Konfusianisme ini adalah untuk mendidik manusia melalui saluran pendidikan bagi menghasilkan manusia yang sempurna dan disebut sebagai Junzi. Antara cara untuk menjadi Junzi ataupun Junzi ini adalah budiman yang diletakkan dari kitab Lunyu Konfusi adalah dengan tidak merasa resah, pilu atau takut dan bekerja dengan tegas juga bersungguh-sungguh supaya tidak membuat kesalahan. Selain itu melayani orang lain dengan bahasa yang baik dan teliti sesuai dengan adat. Okay. Seterusnya adalah untuk membantu orang lain bagi menjayakan perkara yang baik dan tidak membantu orang lain untuk menjayakan perkara yang jahat. Bagi Konfusi, sifat Junzi ini adalah seorang yang hidup aman, damai, tidak sombong dan tidak menghina orang lain. Agama Konfusianisme mempunyai 5 bentuk hubungan. Satu, hubungan yang memerintah dengan rakyat ialah pemerintah mesti bersifat memberi kemanusiaan dan rakyat harus taat akan perintahnya. Selain itu, hubungan antara anak dengan bapa ialah bapa sebuah keluarga harus berbaik hati dan anak harus berkewajipan terhadap orang tua. Yang ketiga, hubungan saudara tua dan juga saudara muda ialah orang tua harus bermurah hati dan membantu manakala yang muda harus tunduk dan hormat juga patuh kepada mereka. Hubungan antara sahabat ialah kejujuran supaya menjadi pedoman. Last sekali, hubungan suami isteri ialah suami harus jujur terhadap isteri manakala isteri harus tunduk dan patuh juga terhadap suami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nuri Syafinas dari Seksyen 54 ingin menerangkan tentang penerapan agama Confucianism dan sebuah negara. Pada masa sekarang, terdapat banyak lagi negara yang masih mengamalkan agama ini, tetapi yang boleh kita lihat dengan jelas adalah negara Korea. Di negara Korea, mereka menerapkan ajaran agama ini di dalam kehidupan seharian mereka sehingga orang ramai seringkali membandingkan negara Korea dengan negara asal wujudnya ajaran Confucianism ini iaitu China. Hal ini dapat kita lihat melalui negara Korea masih menjalankan ajaran pemisahan kerja antara lelaki dan perempuan. Daya pemisahan kerja antara lelaki dan wanita ini dapat diterapkan terlalu berlebihan oleh pemerintahan Korea sehingga kita dapat lihat munculnya hak-hak kepada kaum-kaum wanita. Seterusnya, agama Confucianism ini mula diterapkan apabila berlakunya perubahan dinasti pada tahun 1392 di Korea. Dan bermula daripada saat itu, pelbagai idea-idea yang mula diterapkan untuk masyarakat Korea lakukan pada kehidupan seharian mereka dan nilai-nilai tersebut dikekalkan sehingga generasi sekarang. Akhir sekali, ajaran Confucianism ini selaras dengan pemikiran Goldstein dan Kehoni yang mengatakan bahawa sebuah institusi mempunyai idea yang tepat untuk memainkan peranan dalam nilai-nilai yang dianuti oleh masyarakat. Kiranya mereka berfikiran bahawa sebuah institusi mampu melahirkan sebuah ajaran yang boleh dianuti oleh masyarakat mereka dari turun temurun.
Akhir sekali, kita dapat simpulkan bahawa agama Confucianism ini adalah bervisi dunia, beretika sosial dan berdasarkan ideologi. Ia boleh dianggap sebagai falsafah dan agama yang merangkumi banyak prinsip kehidupan yang mementingkan keamanan. Walaupun agama Confucianism ini telah mengalami banyak transformasi, tapi ia tetap menjadi sumber nilai, pengetahuan, pembelajaran dan kod sosial yang masih digunakan di China sehingga waktu sekarang. Seperti agama lain, agama Confucianism ini juga mempunyai banyak kelebihan jika kita mengamalkannya di dalam kehidupan seharian kita. Kita dapat melihat perhubungan yang baik antara satu sama lain dan kehidupan yang penuh rasa hormat menghormati di dalam masyarakat. Kami yang membuat tugasan ini juga turut mempelajari dan mengambil iktibar yang banyak daripada ajaran agama ini. Semoga kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa menghormati agama yang dianduti oleh masyarakat yang ada di sini. Sekian daripada kami, Grup 1 dari Seksyen 54. Terima kasih.